Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi semua. Ini hari Khamis sekejap lagi saya akan bergerak ke KL dari Ipoh hari ini dan akan menetap di KL dan start mulai bekerja dari KL. Okey, dalam video ringkas ni saya nak jawab satu saja soalan berkaitan dengan penjagaan pemakanan untuk pesakit buah pinggang kronik. Okey. Saya tengok sini ada Puan Nurmala Yasin, selamat pagi. Rabi'ah Muhammad Yusof, Waalaikumsalam. Okey, soalan dia adalah ayah saya pesakit buah pinggang, telah melalui proses dialisis sudah hampir 2 tahun. Rutin dialisis adalah 3 kali seminggu. Apakah makanan harian yang sesuai untuk ayah saya amalkan? Sebab bila saya sediakan makanan berkhasiat, semua dia kata tak boleh. Jadi anak dia nak sediakan makanan untuk ayah dia ni pesakit buah pinggang. Jadi setiap kali sediakan makanan, ayah dia kata ni tak boleh, tu tak boleh, ni tak boleh. Jadi dia pun confused. Apa benda yang boleh, apa benda yang tak boleh. Alright. Okay, saya bagi sedikit guideline, panduan yang datang daripada KKM juga, Kementerian Kesihatan berkaitan dengan penjagaan pemakanan bagi pesakit ginjal kronik. Okey. Bila kita kata pesakit buah pinggang kronik itu maksudnya buah pinggang dah tak boleh berfungsi dengan baik dan kemungkinan buah pinggang tu dah rosak. Kita tengok renal function dia berapa. So ini semua nak kena rujuk nefrologis, pakar buah pinggang. Cuma saya nak tekankan dekat sini, bagi pesakit buah pinggang kronik yang mana doktor dah suruh buat dialisis, dan kalau kita tengok bacaan dia punya renal function dari segi buah pinggang dia pun dah katakan dah berapa persen tinggal, less than 5%. So itu maksudnya buah pinggang dia dah mengecut dan tak boleh berfungsi dengan normal. Jadi bila berada dalam keadaan macam tu, pemakanan tak membantu untuk pulih. Pemakanan tak membantu untuk pulih. Buah pinggang ni, kalau doktor kata kena buat dialisis, dia ada banyak kategori juga, berdasarkan dia punya bacaan dia lah, renal function kita panggil. Jadi ada yang terpaksa buat dialisis disebabkan jangkitan infection. Ada yang buat dialisis dalam keadaan buah pinggang dia tak rosak sepenuhnya, tapi dia masih dialisis tu membantu dia untuk singkirkan bahan-bahan kumuh yang ada dalam darah dia. Ada juga yang buat dialisis, hemodialisis, beberapa tahun selepas itu keadaan kembali normal dan tak perlu lagi dialisis. Ini semua sangat rumit, sangat complicated untuk cerita, yang mana kena rujuk pada pakar buah pinggang. Cuma saya nak cakap dekat sini, kalau betul-betul dah rosak, setakat ni saya belum jumpa lagi pemakanan yang boleh pulih, sebab dia dah rosak. Yang belum rosak itu cerita lain. Ini yang dah rosak. Dia tak boleh pulih dengan pemakanan dan suplemen dan sebagainya. Dia kata macam kita tengok enjin kereta. Ada enjin kereta yang mana kita tukar minyak hitam, enjin tu berjalan macam biasa, baik kan. Kalau kita tukar sikit oil filter dia, kita adjust sana sikit, kita tukar spare part tertentu, maka dia okey. Tapi kalau dah macam dah rosak, totally lost, maka tukar-tukar tu tak membantu. Dia nak kena overhaul.
Sama juga macam accident kita tengok accident pun ada juga yang boleh hantar bengkel, yang boleh repair. Ada juga accident yang totally lost. Insurans pun tak boleh nak cover. Sama juga dengan tubuh badan kita. Ada yang sakit buah pinggang yang mana boleh repair. Dialisis sangat membantu. Di samping tu jaga pemakanan yang sihat, jaga kandungan gula, jaga serta-serta bacaan, urea, kreatinin dan sebagainya. Maka bila dah okey, tempoh dia dah okey tu 2-3 tahun dengan pantauan doktor, ada kes yang mana tak perlu lagi dialisis. Memang ada kes, tapi tak semuanya. Kena tengok juga sebab buah pinggang ni adalah organ yang complicated, yang dengan buah pinggang ni dia boleh pergi kepada masalah jantung. Buah pinggang juga boleh pergi kepada masalah paru-paru. Buah pinggang juga boleh pergi kepada masalah sebab kaki, water retention dan sebagainya. Jangkitan senang nak berlaku kalau ada masalah buah pinggang. Okey. Jadi ini panduan khas untuk sakit buah pinggang. Faktor utama yang kita perlu beri perhatian. Kalau dia dah dialisis, ada pemakanan yang kita kena jaga. Pemakanan yang kena jaga bukan pemakanan tertentu untuk rawat. Setakat ni tak ada lagi kajian. Tak ada lagi kajian yang mengatakan, yang terbukti pemakanan khusus ni boleh bantu buah pinggang. Setakat ni tak ada lagi. Saya dah rujuk beberapa jurnal perubatan pun tak ada lagi pemakanan khusus boleh pulih buah pinggang. Sebab buah pinggang ni ada banyak stage dan ada banyak faktor. Kerosakan dia banyak disebabkan banyak faktor. Tetapi yang pastinya di Malaysia ni, kalau ikut pakar buah pinggang, dekat Malaysia ni faktor utama penyakit buah pinggang adalah disebabkan oleh kencing manis. Saya tak silap saya, dia punya statistik adalah 70%, 60 ke 70% adalah disebabkan kencing manis. Okey, bila kata dah buat dialisis, ini nak kena jaga. Pertama adalah garam. Jumlah garam yang masuk dalam tubuh badan kita. Yang kedua adalah jumlah air. Yang ketiga adalah jumlah protein. Yang keempat adalah jumlah potasium. Kalium kita main. Kalium ataupun potasium. Yang kelima adalah jumlah fosfat. Okey. Kenapa orang yang sakit buah pinggang ni, kaki, tangan dan muka dia bengkak? Ini disebabkan apa? Ini disebabkan bengkak-bengkak sembab ni, water retention ni adalah disebabkan oleh air yang terkumpul dalam badan dia. Kalau terlebih air, maka air tersebut tak boleh, dahlah buah pinggang bermasalah, jadi kencing pula kurang. Orang sakit buah pinggang ni, kita check, kita kena sukat dia punya air kencing dia. Biasanya kurang. Bila kurang, maka akan berlaku sembab air, water retention. Sebab apa water retention? Sebab bila buah pinggang dah rosak, dia tak mampu nak singkirkan air. Jadi bila masalah ni berlaku, kita kena tahu cara nak kawal jumlah air dan garam yang masuk dalam tubuh badan kita. Yang ni sakit buah pinggang kena tahu. Jadi bila kata garam ni adalah sodium. Kalau kita garam yang kita makan ni adalah sodium chloride. Jadi kena kawal jumlah garam supaya bila terlalu banyak sangat garam, air diperlukan juga banyak. So badan kita akan dehydrate. Badan kita akan dehydrate dan kita perlu banyak air. Jadi garam dan air ni sangat penting untuk kita kawal. Jadi antara makanan yang kita kena elakkan adalah untuk pesakit buah pinggang, kurangkanlah. Elakkan, kalau boleh elakkan ikan kering, ikan masin, telur asin, apa lagi? Ikan jeruk, sayur jeruk, yang dijerukkan. Ini semua garam tinggi. Lepas tu makanan yang diproses, daging burger, sosis, nugget, kentang goreng, ini semua tak boleh makan. Makanan segera pun tak boleh makan. Cube penambah rasa pun tak boleh makan. Monosodium glutamate, MSG tu, mi segera, perencah segera, ini semua tak boleh makan sebab garam dia tinggi. Ekstrak daging, pati, ikan haruan, benda yang ekstrak tak boleh makan. Garam tinggi sebab
Mana pergi garam? Garam tu datang daripada preservatif. Apa namanya? Garam pengawet. So itu juga garam walaupun dia tak rasa masin. Ekstrak. Tak kisah ikan haruan lah, pati ayam lah, benda-benda yang ekstrak, pati ayam, pati ikan, itu tak boleh makan. Pesakit buah pinggang tak boleh makan. Kicap, sos salad dressing tu tak boleh makan. Garam tinggi. Garam preservatif pun tinggi. Makanan dalam paket tin yang ditambah bahan pengawet, ini kurangkan, kalau boleh elakkan. Kalau boleh elakkan untuk sementara. Okey. Dan jumlah cecair. Jumlah cecair ni pun kena rujuk biasanya registered dietitian di hospital yang akan bagi tahu berapa jumlah air yang boleh diambil. Ataupun doktor akan bagi tahu berapa liter. Macam mana dia nak sukat? Dia ada calculation dia. Dia ada formula dia. Tengok berat badan, tengok tinggi, tengok jumlah air kencing. Dan barulah dia akan kira-kira. Ini jumlah yang perlu diminum supaya tak berlaku sembab. Kalau berlaku sembab, terlalu banyak air, excess water dalam tubuh badan, ini boleh membawa kepada masalah paru-paru. Complication akan berlaku, akan ada masalah paru-paru nanti. So ini sangat bahaya. Okey. Yang kedua, kenapa orang yang orang yang sakit buah pinggang dialisis ni, darah dia biasanya tak cukup. Kenapa darah tak cukup? Orang yang pesakit ginjal, pesakit buah pinggang ni biasanya akan ada masalah kekurangan darah yang kita panggil sebagai anemia. Bila kekurangan darah ni, dia ada pro and con kat sini. Jadi bila pesakit buah pinggang dia ada kekurangan darah, kalau dari segi pemakanan, kita nak tambahkan darah senang saja. Makan daging, makan kerang, makan bayam, benda-benda yang ada iron. Daging lah banyak iron. Makan daging, makan protein. So maka darah akan tinggi. Tetapi risikonya adalah bila protein tinggi, maka kena ingat buah pinggang bila dah rosak, dia tak dapat nak proses protein. Urea protein tu, bila dia proses, hasil dia, end product dia, hasil kumuh dia adalah urea, akan disingkirkan melalui air kencing. Tetapi pesakit buah pinggang, dia tak boleh nak kencing. Tengok, dia dah kurang darah. Sepatut kalau ikut dari segi pemakanan, kalau kurang darah, anemia, maka makan protein, naiklah balik darah. Yes, kalau dia makan protein terlebih, masalah pula. Protein yang dia makan tu, yang dia ambil tu, tak boleh nak digest menjadi urea. Tak boleh disingkirkan. Dia dah digest menjadi urea, tetapi urea tu tak dapat disingkirkan. Maka banyaklah bahan-bahan kumuh urea yang ada dalam tubuh badan. Ini jadi bahaya. Sebab itulah pentingnya dialisis, supaya buah pinggang dah rosak, dah tak boleh nak buang urea. Dialisis itulah yang tolong proses keluarkan. Sekarang ni kita ada hemodialisis, kita ada peritoneal dialisis. Peritoneal dialisis biasanya 4 kali 1 hari, tak silap saya lah, buat dekat rumah. Yang dia pakai, ada bag khas dia bagi. Ada satu hemodialisis 3 kali seminggu, itu nak kena pergi center. Jadi ini semua kena rujuk nefrologi lah. Saya nak cerita lebih saya tak pandai lah pula. Tapi yang saya boleh cerita, dia ada pro and con. Pesakit dialisis, pesakit buah pinggang, dia ada masalah anemia, kurang darah. Jadi kalau saya pergi consultation, katakan kalau darah kurang, senang saja makan benda yang protein, iron tinggi. Tetapi kelemahan dia pula, buah pinggang dia rosak. Protein yang dia makan tu, urea berlebihan tak boleh disingkirkan. Jadi macam mana? Cara yang terbaik adalah rujuk dietitian di hospital. Dia akan kira bagi untuk kita berapa gram protein yang kita boleh ambil supaya tak ada berlaku komplikasi. Dia kena melalui assessment. Hanya registered dietitian saja yang boleh buat assessment. Saya pun tak boleh. Sebab kita nak kena check up. Nak buat assessment kena check up.
tinggi berapa, berat berapa, apa lagi dia punya keadaan condition badan, tak boleh berjalan ke, boleh berjalan ke. Kalau boleh berjalan, dia kerap berpeluh, maka boleh juga keluar apa namanya, perpeluhan tu kan, bahan-bahan kumuh. So habit, lifestyle kita dapat agak, tapi kalau sendiri kita tak jumpa, mana kita tak boleh nak buat assessment. Sebab itulah ada orang tanya dalam grup WhatsApp, dia kata buatlah apa namanya, menu meal plan untuk kolesterol, untuk kecil manis. Tak boleh, sebab different person, different body, different plan. Sebab itulah saya bukan jenis buat plan, buat menu. Semua tu tak betul. Kita nak buat menu plan, kita tak boleh buat general. Lain orang nak turun berat badan, kita tak boleh buat general plan. Online saja. Sebab tu mana ada istilah online coaching. Guideline coaching ada, tapi online coaching, kita nak coach, macam mana kita nak buat plan tanpa kita jumpa dia? Nak kena ukur berat badan, nak kena tengok check impulse nadi dia, jantung okey ke tak. Ini yang anda kena tahu. Bila kita nak turun berat badan, contohnya kita nak tahu complication dia ada diabetes ke tak, darah tinggi dia okey ke tak, potasium dia okey ke tak, sodium dia okey ke tak, hemoglobin dia okey ke tak. Bukan boleh buat general, okey, jual ke orang. Wah, macam tu saya dah kaya, dah lama dah saya kaya. Saya boleh buat bisnes jual macam ni saja. Tapi tak boleh, sebab kita tahu benda tu bukan yang sepatutnya. Dia kena buat assessment. Lain orang lain. Kalau dia ada allergic, lagilah. Mana boleh menu yang sama, tak boleh. Ini semua kena buat clinical assessment. Diet clinical assessment yang registered dietitian saja boleh, sebab dia orang ada data pesakit. Doktor dia dah check semua. Dia bagi data tu, registered dietitian. Dia yang tolong olah. Sebab tu kalau anda tengok dekat hospital, makanan setiap pesakit belum tentu sama. Keluar dari dapur tu, dietitian akan check, ini untuk pesakit apa? Pesakit ini lain ni. Sebab itulah di ward walaupun dapur sama, tapi bila keluar lain ward, lain dia punya makanan. Sebab saya pernah masuk ward kan, waktu denggi dulu, sebelah bilik saya tu, pakcik tu, dia tak makan sama macam saya. Dia tak sama. Saya tengok menu, tak sama lah. Rupanya dah didesign untuk saya. Waktu itulah saya tahu, okey, dietitian punya kerja, dia akan check. Sebab itulah bila makanan kat hospital, dia biasanya macam tawar-tawar, dia nak kurangkan jumlah sodium. Tubuh badan kita pun nak kena tahu sodium. Jadi jangan minta saya buat meal plan, menu apa benda, itu semua tak menjadi. Kalau sekadar nak dapatkan untung, boleh saya nak buat. Tapi kalau tak ada result, buat apa? Kalau tak ada result, buat apa? Nama saya juga akan terjejas. Jadi kena rujuk dietitian bagi tahu berapa jumlah protein yang perlu dimakan, supaya protein yang ada, dia membantu untuk naikkan darah, tambahkan jumlah darah supaya tak berlaku anemia. Pada masa sama, protein yang kita makan ni tak nak mengganggu urea yang dikumuhkan. Maksudnya urea yang berlebihan tu berjaya disingkirkan, tak ada dia jadi excess dalam tubuh badan kita. Jadi nasihat saya, rujuk nephrologist, pada masa sama rujuk dietitian. Dia ni tolong buat assessment untuk kita. Saya ada kawan dietitian. Saya tengok cara dia buat assessment tu memang terlalu detail. Saya tak belajar benda-benda assessment, sebab kita bukan melibatkan klinikal, kita bukan melibatkan patient, tak. Kerja saya banyak dalam makmal. Kita buat eksperimen, kita buat research. Okey. Yang ketiga, apa yang akan terjadi kalau pesakit buah pinggang ni potasium tinggi, kalium dia tinggi. Potasium ni adalah kalium. Kita kena tengok apa fungsi potasium.
Potasium sama dengan kalium lah. Kalium itu adalah potasium. Okay, apa fungsi potasium? Fungsi potasium ni fungsi dia untuk kawal saraf dan otot. Otot kita berjaya digerakkan disebabkan ada potasium. Saraf kita juga berfungsi dengan baik bila ada potasium. Alright? Jadi, untuk jantung kita, untuk otot kita bekerja dengan baik, perlu ada kuantiti potasium yang betul. Sebab itulah, orang yang ada masalah jantung, kalau potasium dia berlebihan, memang akan efek pada jantung. Ini semua anda nak kena pantau. Kalau potasium dia kurang pula, mungkin dia cepat dapat cramp, otot tak dapat nak digerakkan. Itu potasium juga. Bahaya juga kalau potasium dalam darah terlalu tinggi. Potasium dalam darah terlalu tinggi, maka degupan jantung dah tak normal. Dan jantung juga boleh berhenti secara tiba-tiba kalau jumlah potasium tak normal. Jadi anda nak kena tahu, pesakit buah pinggang kena tahu. Okey, kita tengok apa makanan yang kena tahu, kena makanan yang banyak jumlah potasium. Yang ni pesakit buah pinggang kena kawal. Jangan ambil berlebihan. Antaranya adalah hasil-hasil tenusu, keju, apa lagi? Susu, keju, susu, yogurt, ini semua ada potasium. So, kena kurangkan. Alright? Daging, kekacang, kena kurangkan. Dia macam ni lah. Kan kita 3 kali seminggu kita buat dialisis. Dia kalau kita nak makan benda-benda tu, makanlah time bila kita tengah buat dialisis. Sebab kita perlu tenaga. Kalau tidak, kita jadi lembik. Saya advise, nak makan mi goreng, nak minum air banyak, apa semua tu, time tengah buat dialisis. Sebab ada mesin yang tolong buat untuk kita. Tapi bila kita kat rumah, kawal balik pemakanan. Kawal sodium, kawal potasium, kawal jumlah air. Tapi bila kita tengah buat dialisis, kita makan. Makan saja. Sebab kalau kurang makan, kita akan jadi lemah, tak stable nanti. Jadi, makan time tu. Sebab pada masa sama ada nurse tolong jaga kita. Biasa time ni lah kalau saya melawat ada pesakit dialisis, dia tengah buat dialisis, time tu lah pesakit-pesakit sibuk makan benda-benda berat, mi goreng lah, nasi lemak, dia makan. Time ni lah biasanya saya akan advise 3 kali seminggu tu dialisis. Okay, pakcik makan time ni. Nak makan apa, biar makan berat-berat time tengah buat dialisis tu. Tapi bila sampai kat rumah, kontrol sikit. Kontrol air, ikut apa yang doktor advice, jumlah air berapa, ikut follow betul-betul. Jadi kalau rasa macam tekak, kering, apa semua tu, jadi sebab kita makan benda yang bergaram, of course kita akan rasa dahaga sebab dehydrated. Jadi katakan kalau kita terlalu dahaga, air kontrol, minimum katakan 500 ml saja yang kita boleh ini. Cara nak hilang dahaga, kemam ais. Ambil ais cube tu, kemam. So hilanglah sikit dahaga. Itu antara cara lah. Okay, antara kekacang, daging, bahan-bahan dairy product ni semua potasium tinggi. Jadi kena kurangkan. Okay, antara tips dia adalah apa makanan makanan untuk kurangkan kalium, untuk kurangkan potasium adalah, caranya adalah contohnya kita tahu kita nak makan kacang, kekacang contohnya. Kacang tu tinggi kalium, potasium. Kena ingat sifat potasium ni dia larut air. Jadi apa-apa makanan kalau anda nak makan, anda boleh larutkan dalam air terlebih dahulu supaya jumlah potasium dia kurang. Contohnya kekacang, kita basuh dulu, kita rendam dalam air dulu supaya potasium yang ada pada dia dikurangkan. Sebab potasium ni dia larut air. So kita kurangkan dia dengan larutkan dia dalam air dulu, kemudian kita toast baru kita makan kacang tu. Jadi dia kurang. Tak adalah masing-masing tu memang tak ada dah lah. So, sebab makanan yang tinggi potasium bila direndam dalam air, potasium akan berkurangan lah.
Sebab potasium ni sifat dia adalah larut air. Itu cara dia. Yang kedua adalah buah. Buah apa-apa pun anda nak makan, walaupun buah tu sihat, kita tahu buah tu sihat, tapi tak semua orang boleh makan buah kalau dalam keadaan yang pesakit-pesakit macam ni lah. Potasium tu banyak terdapat pada kulit buah dan empulu buah. Buah apple. Jadi pesakit buah pinggang, kita nak kawal jumlah potasium, buang kulit dia. Walaupun kulit tu ada manfaat, tetapi sebabkan dia kaya dengan potasium, kulit dia, buang kulit. Kalau ada empuluh dia, buang empuluh. Macam nenas, okey, buang empuluh nenas tu. Makan isi dia sajalah. Tu antara lagi apa lagi yang tinggi ni? Bayam tinggi potasium. Brokoli tinggi potasium. Jantung pisang, kailan, petai, sawi hijau, ubi kentang, ubi keladi, ubi keledi, ini semua tinggi potasium. Right. Kalau macam buah-buah pula, anggur, nangka, ni tinggi potasium lagi. Ciku, durian, longan, buah pisang, semua buah pisang tinggi potasium, sangat tinggi. Pisang sangat tinggi potasium. Sebab itulah pisang bagus untuk orang atlet. Sebab potasium ni kita panggil sebagai electrolyte. So bagus untuk tak nak bagi otot cramp. So kita makan pisang kalau atlet lah. Tapi kalau sakit buah pinggang tak boleh lah. Oren pun banyak kandungan potasium. Mangga, kurma pun banyak. Jadi cara dia, kurma cara dia kita nak makan, buang biji, rendamkan kurma tu dalam air dulu. So potasium kita dah keluarkan dia, kita boleh makan kurma tu. Rendam dulu dalam air. Okey, yang seterusnya, apa yang terjadi apabila paras fosfat tinggi? Orang pesakit buah pinggang pun kena kawal jumlah fosfat. Kita tengok peranan ginjal ni, peranan buah pinggang ni dalam untuk seimbangkan jumlah fosfat dalam tubuh badan kita. Fosfat dan kalsium. Fosfat, kalsium ni antara peranan buah pinggang, dia tolong kontrol. Dia tolong kontrol. Jadi kalau orang yang ada masalah, maka masalah buah pinggang ni, fosfat akan berkumpul dalam tubuh badan kita. Terlalu banyak fosfat dalam tubuh badan ni akan tarik keluar kalsium dalam tulang. Ini bahaya. Kalau fosfat terlebih, buah pinggang pula rosak, tak boleh nak singkirkan fosfat yang berlebihan, maka fosfat tersebut akan tarik keluar kalsium-kalsium dalam tulang kita, jadi ada masalah tulang pula. Jadi kalau kehilangan kalsium yang banyak dalam tulang kita, tulang akan jadi mudah patah, cepat rapuh dan sebagainya. Fosfat yang berlebihan juga pada pesakit buah pinggang ni, dia akan akan menyebabkan gatal-gatal pada kulit. Yang kedua adalah sendi-sendi kita akan sakit. Ketiga, mata kita akan jadi radang, kemerah-merahan, kadang-kadang boleh jadi bengkak. Saluran darah kita akan jadi keras. Ini fosfat bila fosfat berlebihan. Ini untuk orang pesakit buah pinggang lah yang saya cerita ni. Jadi caranya adalah, pertama kena tahu dulu berapa jumlah fosfat dalam tubuh badan kita. Macam mana? Pergi buat check up. Daripada blood analysis kita boleh tahulah. Blood profile kita boleh tahu berapa fosfat. Terlalu tinggi ke terlalu rendah. Kalau terlalu tinggi, yang ni kena hati-hati dan kena kurangkan lah. Biasanya doktor akan prescribe ubat lah. Ubat untuk ikat fosfat dalam tubuh badan tersebut. Ubat kita panggil ubat pengikat fosfat lah. Okey. Okey, apa makanan yang fosfat tinggi? Jadi kalau kita ada ayah, kalau untuk soalan ni, ayah dia pesakit buah pinggang. Jadi kena kawal antara makanan yang tinggi fosfat adalah teh tarik, kopi susu. Susu tu ada. Teh tarik bukan teh. Susu. Teh tarik kan ada susu kan. Susu tu yang kena kurang. Kacang soya.
Soya soya banyak fosfat juga. Lagi apa lagi? Kalau dari segi makanan pula tadi makaroni, mi segera, capati, tose, roti canai ni pun nak kena kurang banyak kena kurangkan jadi benda-benda ni nak kena kurangkan time hari yang mana dia tak buat dialisis. So kena kurangkan sementara nak tunggu dialisis. Jadi bila rasa macam nak makan, makanlah time dialisis. Bawa bekal siap-siap makan waktu time dialisis. Sebelum nak dialisis ke ataupun tengah dialisis tu makan. Sebab bila tengah dialisis relax saja makan, mesin tolong proses untuk kita. Okeylah, maksudnya kena berpantang 4 kali seminggu saja. 3 kali seminggu tu kita boleh makan macam biasa sebelum dialisis tu ataupun tengah dialisis tu kita makan. Kekacang tinggi fosfat kekacang, ubi kayu, ubi-ubi tinggi fosfat. Semua produk-produk dairy produk tenusu tinggi fosfat dan juga makanan-makanan ringan ni. Kek, mentega, kacang, daging burger dan sebagainya. Alright. Saya rasa tak ada dah. Okay. Jadi kalau dialisis dia disebabkan oleh kencing manis, biasanya kencing manis lah, kencing manis orang Malaysia, kencing manis, darah tinggi, betul-betul kena kurangkan gula, kurangkan darah. Pergi buat dialisis betul-betul. Mungkin ada orang takut, dia kata saya nak cuba cara alternatif, saya nak cari suplemen, kalau boleh nak elak dialisis. Sebenarnya tak. Kalau saya personally, saya ahli nutrisi sekalipun, saya sarankan orang buat dialisis. Sebab dialisis ni dia bukan ending, maksudnya hidup dah tak lagi bermakna. Tak. Dengan dialisis lah, kita boleh juga buat kerja-kerja benda lain. Kalau tak dialisis, lagi banyak complication yang berlaku. Sebab dialisis ni dia satu rawatan yang mana dia bantu untuk singkirkan bahan kumuh. Itu saja. Kita nak kena fikir satu saja. Untuk singkirkan bahan kumuh dalam tubuh badan kita. Jadi kalau dia tak ni, maka susah lah. Dia umpama macam ni lah. Saya masuk ward hari tu, denggi, doktor minta permission. Dia nak masukkan tube kencing. Tube kencing. Dia nak masukkan tube kencing. Saya kata kenapa Sebab dia nak sukat air kencing. Perlu sukat air kencing. Jumlah air masuk dan jumlah air keluar. Saya kata, boleh tak saya sukat secara manual? Dia kata, kalau sukat secara manual, encik nak kena pergi ulang alik ke tandas. Kami takut bila ulang alik ke tandas, encik jatuh. Bila jatuh berlaku pendarahan, orang denggi ni platelet rendah. Bila platelet rendah, berlaku apa-apa pendarahan, bleeding, maka bleeding susah nak stop. Jadi bahaya untuk sakit denggi. So saya faham reason tu. Terus saya benarkan masuk tube kencing. So saya tak terasa pun nak kencing, tiba-tiba tube tu dah penuh. Sebab saya tahu itu membantu. Dan saya tahu benda tu bukan berkekalan. Sebab tahan wad dalam 1 minggu saja untuk keselamatan. Sebab saya pun takut tiba-tiba jatuh elok-elok denggi boleh sembuh, tiba-tiba boleh bawa kematian. Sama juga dengan dialisis. Elok-elok kita boleh pergi berjalan sana sini, aktif, disebabkan dialisis membantu kita boleh buat kerja-kerja harian yang lain. Tiba-tiba kita dengar cakap orang tak nak dialisis, lagi teruk. Sebab banyak kes, ada kes, certain kes dah buat dialisis beberapa tahun, dia betul-betul jaga pemakanan, betul-betul ikut treatment, tak perlu lagi dialisis. Jadi sebenarnya jangan takut. Jangan takut. Dia bukan towards, kita boleh bincang, katakan malaslah 3 kali seminggu nak set appointment, buatlah peritoneal dialysis. Cakap saya nak buat sendiri dekat rumah. So tak payahlah nak susahkan anak pergi ke sana, pergi ke center kan. Maka buatlah PD, peritoneal dialysis. Sekarang dia dah canggih, banyak dia punya ni. Time ni kita kena berbincang dengan doktor. Doktor pun faham juga kita punya ni kan. Alright.
Potasium sepatutnya dalam range 3.5. Tak boleh kurang dan terlebih. Betul. Alright. Okay, terima kasih kerana menonton. Zainur Ramlah Yunus. Okay, ramai menonton pagi ni. Semoga info-info yang saya bagi ni bermanfaat. And jaga kesihatan baik-baik. Kita tengok semalam pun statistik COVID meningkat mendadak 2,500. Dan sekarang ni, semalam saya dapat, 2 hari lepas saya dapat mesej dari seseorang VIP. Dia tanya saya, anak-anak dia disahkan positif COVID. Dia call KKM pun, KKM dah tak layan sebab ward dah penuh. Suruh kuarantin sendiri di rumah. Jadi berhati-hati kan. Sekarang ni pun dia tak letak, kadang-kadang kalau ni dia tak letak dekat, kalau belum kritikal dia tak letak kat hospital, dia letak kat pusat kuarantin. Kan masuk dalam surat khabar baru ni semalam ke hari ni, orang yang pergi pusat kuarantin duduk pula dalam keadaan yang bercampur dengan orang asing. Jadi sangat tak selesa. Jadi poin saya kat sini, jaga kesihatan baik-baik, jangan sampai kita dapat COVID. Jangan sampai kita dapat COVID. Kita takut sangat-sangat. Jaga, elak kalau pergi tempat awam, kalau rasa macam tak perlu tu, tak payahlah. Okay, itu saja info, nasihat daripada saya. Kita jumpa insyaAllah pada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.